warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu di alam maya dalam keadaan suasana hujan, dan kita mengharapkan majlis yang penuh dengan keberkatan ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kekuatan istiqamah pada diri kita dan kekuatan untuk terus beramal. Dan mudah-mudahan yang paling penting Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita dan memasukkan kita ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan dan kehebatan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Setiap hari yang kita lalui adalah merupakan potongan masa-masa yang telah kita ambil daripada Allah. Dengan arti kata lain, perjalanan kita makin lama makin dekat. Artinya kalau kita meningkat umur, ya, macam kalau kita nak berjalan 60 km, ambillah 60 km senang, 60 tahun. Ya, 60 km 60 tahun, berarti umur kita sudah sampai kepada 40 tahun ataupun 50 tahun. Berarti 3 berapa tahun lagi untuk kita hidup di muka bumi. Ya, kerana ajal umat Muhammad kebanyakannya di antara 60 dan ke 60 ke 70, dan sedikit sekali orang yang boleh melepasi umur tersebut. Apa yang penting? Kita tidak boleh elak ajal-ajal tersebut. Ianya merupakan satu ketetapan yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz, dan ianya telah dicatatkan pada hari kita di dalam kandungan ibu. Maka ianya mengisyaratkan kepada kita, jangan biarkan masa-masa yang akan datang itu digunakan dalam keadaan yang tidak bermanfaat. Bahkan gunakan dalam siri menambahkan siri amalan yang terbaik. Dan di antara amalan yang terbaik ialah dengan menuntut ilmu yang betul, ilmu yang tepat. Maka insya-Allah dengan adanya ilmu yang tepat, jadi kita berada di landasan yang betul. Mudah-mudahan pahala yang kita perolehi bersifat full, yang yakni penuh. Ya, solat kita dapat pahala penuh, amalan kita dapat pahala penuh. Dan di antara amalan yang terbaik pada hari ini ialah pada masa ini adalah menuntut ilmu. Dan tuan-tuan dan puan berada di live untuk kita mencarikan ilmu yang bermanfaat. Bagi mereka yang Allah permudahkan dalam keadaan yang begini, kita bersyukur. Kerana bukan semua orang dapat untuk menghadirkan dalam majlis ilmu yang begini di hari Ahad pula tu, ya, esok nak kerja. Alhamdulillah kita diberikan masa kerana kita nak menuntut ilmu. Oleh kerana tu, bagi mereka yang dah diberikan masa yang begini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Bersyukur sangat-sangat. Kenapa? Ini di antara perkara yang perlu kita tahu. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Maka Allah permudahkan kita kerana kita diberikan masa untuk menuntut ilmu secara live di dalam Akademi Sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada ke lambang good ke Apple ke, naikkanlah. Ya, tekan supaya tanda kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah kita dapat belajar pada hari ini. InsyaAllah kita masih lagi membicarakan bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Ya, kita telah berada dalam bab yang ke-14. Bagaimanakah memiliki khazanah, apa dia? Pakaian, sutra, perhiasan di syurga. Di mana Allah telah menceritakan tentang pakaian syurga yang begitu hebat, tidak ada tolak banding. Allah telah menceritakan kepada kita di antaranya di dalam surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi, sila buka surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Jumpa bersama kita Quran, penuntut ilmu pastikan ya bersama kita ada Quran. Okey.
Di antara ayatnya dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, juzuk ke-15, ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, dapat tuan-tuan dan puan-puan? Buka Quran, insya-Allah muka surat 297 bagi orang yang ada Quran seperti mana saya punya Quran ni. Ayat 21, 31. Kita ambil ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka syurga Adan, mengalirnya sungai-sungai di bawahnya. Di dalam syurga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas pelamin yang indah. Itulah pahala sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Allah menggambarkan syurga Adan yang dijanjikan kepada kita dengan keadaan pakaian di antara pakaian yang cukup menawan dan cukup menarik, ya, yang diberikan emas kepada ahli-ahli syurga. Kemudian selain itu diberikan pakaian sutra. Pakaian sutra sundus wa istabrak. Sundus adalah pakaian sutra yang halus. Ya, istibrak atau istabrak adalah pakaian sutra yang tebal. Jangan kita fikir sutra kita macam sutra di sana seperti sutra kita. Made in China konon. Ya, lembutnya tak. Sutra sana bertambah indah, lagi cantik, lagi menawan. Ya, oleh kerana itu Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang pakaian-pakaian mereka. Jadi ahli syurga memakai pakaian-pakaian yang indah, yang cukup cantik dan memang menawan, tidak ada tolok banding. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara berita yang Allah bagi tahukan kepada kita dalam surah Al-Kahfi. Kemudian Allah bicarakan kepada kita di dalam surah Ad-Dahr ataupun surah Al-Insan, yang mana gambarannya pun begitu juga, gambaran yang cantik. Di dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76. Ayat yang ke-19. Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah ke-76 juzuk 29, muka surat 579. Kita mulakan ayat 19. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka seperti mutiara yang bertaburan, yang cantik indah pelayan-pelayannya. Dan apabila kamu melihat di sana, yakni syurga, nescaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya, itu dia. Kita melihat syurga, kita akan melihat berbagai-bagai kenikmatan dan kerajaan yang cukup hebat dan cukup besar. Ya, subhanallah. Gambaran yang Allah berikan. Kemudian, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau, yakni sundus, dan sutra tebal, yakni istabrak, dan dipakaikan kepada mereka gelang-gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman air yang bersih. Tuan-tuan dan perempuan, gambaran yang cukup indah. Ya, kita mukadimah pada hari ini berkaitan dengan pakaian ahli syurga. Jadi pada ayat yang tadi kita telah melihat bagaimana pakaian-pakaian indah ini dimiliki oleh ahli-ahli syurga. Tetapi bagaimanakah kita nak mendapatkan pakaian-pakaian tersebut? Seperti pelajaran yang lepas, kita dah tahu bagaimana kita nak bercucuk tanam di akhirat kelak ataupun di syurga sana. Dengan arti kata lain, zikir yang kita dapat daripada hadis Rasulullah SAW, kita baca dah. Tiap-tiap hari kita tanam dah. Tuan-tuan dan perempuan, tanamlah tiap-tiap hari. Mudah-mudahan bukan sekadar hasil yang bakal kita petik itu tumbuh-tumbuhan di dalam syurga, tetapi nilaian pahala yang kita dapat terlalu besar kerana kita beriman dengan kewujudan, ya, alam ghaib, yakni syurga dan tumbuh-tumbuhannya. Jadi kita beramal kerana kita ada iman dalam bab itu. Itu yang paling penting. Oleh kerana itu dalam bab pengajian Al-Quran dan pengajian Al-Hadis ialah iman didahulukan dalam jiwa kita. Ya, jiwa kita kena tanam iman, hadis sahih. Aku beriman, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku patuh. Aku akan cuba buat sedaya upaya. Ya, keimanan, keyakinan yang mutlak, tak ada ragu-ragu kena ada dalam kita dalam siri mempelajari agama, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan kena pasti bahawa pendidikan kita ini dipimpin oleh seorang ustaz amanah dalam menyampaikan risalah. Yakni yang dikatakan amanah ialah ustaz-ustaz yang tahu kedudukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu. Dan kedua, ustaz-ustaz yang ataupun ustazah yang mengetengahkan hadis-hadis sahih sebagai untuk beramal. Ya, subhanallah, kadang-kadang kita melihat beberapa dalam klip video ustaz-ustaz mengajar hadis-hadis yang tidak sahih untuk beramal. Kesian masyarakat yang tidak tahu, dia akan beramal tetapi amalnya menjadi debu yang berterbangan. Kerana apa? Amalan bila dia tidak datang daripada dalil yang sahih, ya, bukan daripada Rasulullah, jadi amalan itu akan tertolak. Ya, oleh kerana itu satu kewajipan bagi kita menuntut ilmu daripada punca yang asli. Alhamdulillah kita ada seperti Akademi Sunnah mengetengahkan ustaz-ustaz yang mempunyai ilmu, yang lepasan pun Masya Allah, di antaranya lepasan luar negeri dan pangkat PhD, ya, mereka boleh menyampaikan risalah penuh amanah insya-Allah. Ya, kenapa? Kerana kita amat takut berlakunya hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang tidak sahih yang digunakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita nak jawab depan Allah? Bab kata Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, langit mana yang bakal ku berteduh dan bumi mana aku akan berpijak jika aku mengatakan apa yang aku tidak tahu tentang kalam Allah. Jadi oleh kerana itu satu tanggungjawab, ya, kepada Akademi Sunnah untuk menyampaikan risalah ini kepada tuan-tuan dan perempuan untuk menuntut ilmu secara tepat. Kita berada di akhir zaman. Jangan kita terkejut, fitnah terlalu banyak. Ya, semuanya bertopingkan ustaz-ustaz ataupun tok syekh yang mana berbahaya kalau kita tidak dapat menapisnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan berpecah umat ini kepada 73 golongan. Semuanya berkata tentang agama. Jadi oleh kerana itu hendaklah kita menuntut ilmu dengan cara yang betul. Baik, pada hari ini kita akan berbicarakan bagaimanakah kita nak memakaikan pakaian istibrak dan as-sundus ini. Ya. Jadi yang pertama adalah di antara perkara yang perlu kita lakukan, menyediakan kain kafan. Itu yang pertama, menyediakan kain kafan. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni kadang-kadang bila kita dah buat dah bayar syarikat mati, orang katakan khairat kematian, jadi kita lepaskan terus kepada
khairat kematian tu, tuan-tuan dan puan, apa salahnya dengan 3 helai kain kafan yang kita beli tu, dia tak payah usiklah khairat kematian. Kita yang letakkan, kita yang bayarkan atau kita yang buatkan, kita belikan. Ya. Kadang-kadang orang menunggu khairat kematian. Subhanallah ya, melalui pengalaman kita kadang-kadang dia tunggu khairat kematian. Kadang-kadang dia tunggu duit orang tu. Tak, kalau kita ada lebihnya, bukan mahal pun. Kalau sekadar kain putih, ya, kain putih tu sahaja, kosnya tak sampai RM50 pun. RM40, RM20. Rasanya dalam lingkungan RM30 untuk satu set yang kita nak pakaikan pada mayat. Jadi kain kafan ni, ya, kalau mengikut sunnah hanya 3 helai sahaja. Jadi dalam hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ghassala maitan fasatarahu satarahu Allahu minadh-dhunub wa man kafanahu musliman kasahu Allahu minas-sundus." Maksudnya siapa yang memandikan mayat lalu dia merahsiakan hal mayat itu, maka Allah merahsiakan dosa-dosanya. Barang siapa yang menyediakan kain kafan atau mengkafankan orang Islam, maka Allah menyediakan baginya pakaian sutra dari syurga. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah kelebihan ini? Ini di antara satu perkara yang menarik bagi kita sebagai seorang Islam. Apa yang terjadi di muka bumi ini ada hikmah yang terkandung. Bab yang kita bicara ini adalah berkaitan dengan bab kematian. Pada bab kematian sahaja berlambak-lambak kata orang pahala yang tersedia. Misalan kalau kematian itu berlaku pada kita ataupun pada orang yang tersayang, yakni kita menyayangi seseorang itu, lalu dia mati, kita sabar dan kita kita istirja wa tahmid. Maksudnya kita bersabar, lalu kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita mengucapkan alhamdulillah Allah berikan kesabaran dalam ujian ini. Apa berlaku? Allah akan menyediakan bagi kita satu mahligai di dalam syurga. Nampak? Orang lain mati, kita mendapat istifadah. Kita mendapat kebaikan. Kenapa kita tidak mahu membuat perkara-perkara ini? Berbandingkan kalau orang yang tersayang mati, lalu kita meratap, dia tidak mendatangkan kebaikan, bahkan dia akan mendatangkan keburukan, yakni di akhirat nanti kita diazab. Okey. Itu satu. Dan kedua, pada bab kematian ini, bila kita menziarahi kematian itu adalah di antara sifat-sifat orang mukmin, hak mukmin, yang mana kita datang, kita telah menunaikan tuntutan Allah, pahala terlalu besar. Diikuti pula waktu itu kalau kita mengajarkan, waktu dia nak mati itu kita mengajarkan kalimah la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimah yang menentukan kedudukan di syurga ataupun neraka. Ya, tiba-tiba dia mengatakan la ilaha illallah, alhamdulillah. Ya, kata Rasulullah kepada lelaki budak yang mengucap kalimah la ilaha illallah itu, ya, Allah telah memberikan dia syurga. Dan ini di antara sifat-sifat ahli syurga. Sudah kita dapat pahala. Kemudian dengan apa yang berlaku, pengurusan jenazah bermula daripada kita mandikan dia, dah mendapat satu qirat, pahala yang terlalu besar satu qirat. Yakni ya Rasulullah mengatakan sebesar gunung Uhud. Ya, banjaran Uhud yang lebih kurang 10 km yang kita pergi tengok. Itu dia gunung Uhud. Bayangkan. Kemudian kita uruskan sampai ke kubur, dah dapat lagi satu qirat, 2 qirat dalam bab jenazah ini, 2 pahalanya sebesar gunung Uhud. Mana kita nak dapat? Diikuti pula pada hadis ini, ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang memandikan mayat lalu dia merahsiakan hal mayat itu, yakni orang yang mandikan mayat ini siapa yang tak biasa-biasakan, mudah-mudahan kita dapat mandi kedua orang tua kita. Siapa yang tak biasa, biasakan. Anak-anak kecil diarahkan untuk ajar mereka. Tuan-tuan dan puan saya ni, mak saya ajar saya mandi mayat tu pada umur 10, 11 tahun, 12 tahun. Dia paksa pergi kamu ke dalam naik ke atas urus mayat tu. Kita waktu tu, ialah fikiran kita bila orang mati tu mulalah otak tu hantu. Na'udzubillah min zalik. Syar, jahat.
Tetapi ya, mak kata pergi, aku nak kamu pergi mandikan mayat tu. Pergilah pakcik-pakcik yang tu kenal kita anak siapa, okay, dia bagi laluan. Tetapi pakcik-pakcik ni pun nakal juga. Ya, waktu uruskan mandi tu dia tak ajar habis. Ya, hanya dia kata okey pegang tu, basuh tu, ambil sabun, cuci tu. Satu hari saya mandikan budak mati lemas. Ya. Dia suruh saya pegang kat kepala, tadah tangan tu letak mayat kat situ. Subhanallah. Kita mana tahu, kita ikut je. Ya, tengok darah tu keluar dari hidung mengalir kat tangan kita. Tu dia tegak bulu rumah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nakal. Pakcik-pakcik pun nakal juga. Ya. Lepas tu satu kali tu seorang tua, subhanallah ya, dia mati lebih kurang pukul 8.10 malam, 8, 9, 10. Esok pagi nak mandi pukul 9. Tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillah. Mandi orang yang tidak solat. Ya wallahualam. Kita yang tahu tidak solat. Ya, bau busuk. Sedangkan pukul 8 sampai pukul 8 pagi 12 jam tu asalnya tidak bau. Mayat-mayat yang lepas tak pernah pula berbau. Tapi yang ni berbau, busuk. Ya. Pakcik-pakcik tu dia suruh pergi, okey, basuh, sabunkan dia. Dia tak suruh kita pakai glove tu, ya, sarung tangan tu. Lalu kita pun gosok, mandi tu kan. Habis tu basuhlah tangan. Bila tengah hari nak makan tu dia bau mayat tu lekat pada tangan. Ya, subhanallah, tuan-tuan dan puan. Ya, waktu tu. Alhamdulillah. Bila Allah dah bagi waktu tu, perasaan kita pun dah biasa dan sampai hari ini pun kita menguruskan jenazah tapi insya-Allah mengikut cara sunnah Rasulullah SAW. Bahkan misalan saya pun paksa anak saya yang lelaki menguruskan jenazah. Ya, waktu tu umur dia baru dalam 13 tahun. Dia kata, jom. Waktu tu GH panggil kita untuk uruskan jenazah di area situ. Lalu kita pun pergilah uruskan jenazah. Dan waktu mandi tu, mandi jenazah mati aksiden. Ya. Saya kata, pergi. Saya arahkan anak saya, pasal saya yang mandikan, saya kata duduk, ambil air, pegang. Kan? Jadi Alhamdulillah. Yang penting kita kena belajar kerana di situ ada pahala terlalu besar. Bayangkan, ya, ini orang yang merahsiakan. Kenapa bila kita mandi jenazah ni, kita nampak apa yang tak baik pada tubuh badan dia. Kadang-kadang. Jadi diarahkan merahsianya. Barang siapa yang merahsia, ya, mayat, memandikan mayat, lalu dia merahsiakan hal mayat itu, maka Allah merahsiakan dosa-dosanya dan kita mengharapkan Allah merahsiakan dosa-dosa. Tuan-tuan dan puan, dosa-dosa kita ni terlalu banyak. Oleh kerana itu, satu nasihat, kalau kita dah melakukan kesilapan, terutamanya dalam bentuk kabair, ya, yang mengaibkan, maka sebaik-baiknya janganlah cerita ke orang. Orang akan mengungkit, tetapi ceritalah kepada Allah. Ya, Allah akan merahsiakan dosa-dosa kita. Dan kita nak kalau boleh Allah hapuskan dosa-dosa kita. Oleh kerana itu, perkara ini amat penting. Allah akan merahsiakan dosa kita. Kerana bukan tidak dikatakan anak Adam pasti melakukan kesilapan. Walaupun tarafnya ustaz, walaupun tarafnya untuk guru, bila dia bernama manusia, dia akan melakukan kesilapan. Tetapi ilallah mushtaka, hanya pada Allah tempat kita mengadu supaya Allah ampunkan dosa kita semua. Kemudian, barang siapa yang menyediakan kain kafan, kita bicara tentang kain kafan tadi, untuk orang Islam, maka Allah menyediakan baginya pakaian sutra dari syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, jangan biarkan kita hilang pahala-pahala yang begini. Ya, jangan tunggu orang nak bagi nafkah, orang yang bagi. Biar kita mulakan, kita yang memberikan, mudah-mudahan kita mendapat pakaian. Ya, sundus wa istabrak, sutra dari syurga. Dahulukan. Ya, kita dahulukan diri kita. Buat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, buat. Jangan biarkan akhirat kematian yang mengambil kesempatan. Ya, baik. Kemudian yang kedua, orang yang mengkafankan mayat. Tadi menyediakan kain kafan dan orang yang mengkafankan mayat. Berdalilkan dari hadis daripada Abu Rafi', berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah
Wa man kafana mayyitan kasahu Allah min sundusin wa istabrak fil jannah. Wa man hafara limaytin qabran fa ajunnahu fihi ajra. Allahu lahum minal ajra ka ajri maskan askanuhu ila yaumil qiyamah. Okey. Barang siapa yang memandikan mayat dan merahsiakan keaibannya, maka dia akan diampunkan sebanyak 40 kali. Ya, Allah akan ampunkan dosa kita sebanyak 40 kali. Bagaimana wallahu alam, tapi mengisyaratkan kepada kita orang yang mandi mayat ini pengampunan dosanya besar. Kemudian barang siapa yang mengkafankan mayat, Allah akan memakaikan dia dengan sutera nipis dan tebal di dalam syurga. Ya, mengkafankan mayat, ya, membalut mayat ataupun memakaikan dia. Ya, maka Allah akan memberikan sutera kepadanya. Subhanallah. Barang siapa yang menggali kubur untuk mayat, menggali kubur. Contoh ada perempuan menggali kubur, kita memang sekarang ni, pada zaman sekarang kita tak boleh nak gali. Kerana kubur nak dapat masuk kubur tu pun dah kena register. Cuma bagaimana tindakan kita? Kita upah orang yang menggali itu ataupun kita bayar kepada orang yang menggali itu. Maka bila kita bayar seolah-olah kita yang menggalinya, maka di sini barang siapa yang menggali kubur untuk mayat, ya, maka Allah akan menyimpan baginya pahala seperti tempat tinggal yang dia diberi duduk sehingga hari kiamat. Seolah-olah satu tempat yang mana tempat itu adalah istimewa yang diberikan Allah kepada kita sehingga hari kiamat. Itu baru satu kubur. Bayangkan kalau kita upah tuan-tuan dan perempuan bukan tiap-tiap hari orang mati. Walaupun bunyi COVID-19 ni, ya, tak tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap hari orang mati di depan kita. Memanglah ada orang mati, tapi maksudnya di depan kita yang mana kita nak keluarkan duit begitu banyak. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara peluang. Ini di antara peluang untuk kita mendapatkan satu singgasana yang istimewa. Ya, tempat disimpankan pahala di muka bumi ini akan dibawakan di akhirat. Bayangkan, kita telah membicarakan perkara ini, hanya bab kematian saja kita telah memiliki berbagai-bagai pahala. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita berusaha untuk menambahkan diri kita sebagai orang yang terbaik dalam siri menambahkan pahala-pahala yang terbaik ini. Baik. Yang ketiga, tidak memakai sutera di dunia bagi lelaki. Okey. Sutera, masalahnya kita tak tahu macam mana sutera ni. Ya, terutamanya macam kita ni orang lelaki tengok sutera macam baju biasa je, tengok emas pun kita ni tak reti, ya, nak menilaikan. Okey. Tetapi dalam hadis ini tidak memakai sutera di dunia bagi lelaki, ya, mengisyaratkan pakaian ini adalah khas untuk perempuan. Perempuan tidak menjadi masalah. Ya, dalam siri memakai pakaian sutera emas, perempuan tidak menjadi masalah. Tetapi kita sebagai seorang lelaki, maka hendaklah kita jauhkan pakaian yang Allah dan Rasul larang. Kenapa? Itu bukan urusan kita. As-sam wa ta'ah itu didahulukan. Aku dengar dan aku patuh. Ya. Orang kaya, terutamanya dalam bab ini tentulah orang kaya. Ya, memakai sutera, misalnya mereka kena datang ke majlis-majlis, kadang-kadang mereka selesa dengan pakaian sutera. Kita kata tak payah. Ya, Allah lebih besar daripada orang-orang yang mana orang besar di muka bumi. Tapi hormat perlu hormat. Jika tidak ditetapkan, apa masalah? Okey. Dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "In kuntum tuhibbuna hilyatal jannah wa hariraha fala talbisuha fid dunya." Maksudnya, jika kamu ingin memakai perhiasan syurga dan sutranya, maka janganlah kamu memakainya di dunia. Yakni perhiasan syurga yang dimaksudkan ini adalah emas dan juga sutra. Jadi dua hilyah pakaian perhiasan ini adalah tidak dibenarkan bagi lelaki.
Ya, tidak dibenarkan bagi lelaki memakainya. Yakni makai, kalau sutera sudah tentulah pakaian, baju, seluar, biasanya baju lah. Okay. Dan kalau emas, biasanya pada gelang, cincin, rantai. Kalau ada lelaki pakai subang nak jadi mak bapuk, ya, okay. Ala kulihal, pakaian cincin daripada emas adalah haram. Tak boleh bagi kaum lelaki. Begitu juga gelang. Dan yang lain-lain tu macam yang penting pakaian perhiasan. Ya. Apa ya lelaki? Biasalah cincin, gelang, rantai. Itu je. Kalau yang tambah-tambah tu dah tasyabuh perempuan, dia jatuh laknat pula, dia laknati lain pula. Okay? Tetapi itulah pakaian-pakaian yang tidak boleh kaum lelaki memakainya. Perempuan tidak menjadi masalah walaupun persoalan itu menjadi khilaf, tetapi ianya tidak menjadi masalah. Rantai, gelang, apa juga selain nak pakai sini ke, ya, itu terpulang kepada dia walaupun emas, walaupun belian. Tapi belian tidak menjadi masalah. Bagi lelaki kalau dia nak pakai cincin, gelang tak boleh, itu pakaian wanita. Rantai pun pakaian wanita, tapi dia ada peruntukan untuk cincin. Ya, perak dan belian tidak menjadi masalah. Cuma di sana ada satu lagi, emas dan perak tidak halal bagi dua-dua sekali, lelaki dan perempuan. Okey, kita tengok. Berkata Ibnu Abi Layla, kami keluar bersama Huzaifah radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la talbisu hariri wad dibaj fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kamu meminum dalam bekas emas dan perak. Dan jangan kamu memakai sutera kasar dan sutera lembut. Sesungguhnya itu semua untuk mereka, yakni orang kafir di dunia, dan untuk kamu di akhirat. Okay? Ini di antara pakaian-pakaian yang istimewa yang dikatakan dibaj. Ia termasuk dalam bab sutera yang special. Okay. Cuma nak menceritakan dalam bab ini, apabila Rasulullah SAW melarangkan para sahabat supaya jangan minum dalam bekas emas ataupun bekas perak, tak boleh. Ya, bekas perak pun tak boleh. Ini adalah lelaki dan perempuan. Tidak dibenarkan kepada lelaki dan perempuan. Kedua-duanya sekali. Pakaian hanya lelaki, tak boleh. Perempuan boleh. Tetapi dalam bab ini, makan dan minum menggunakan alat emas, maka tidak dibenarkan sama sekali. Okey? Jadi, kedua lelaki perempuan dalam bab ini adalah haram secara mutlak. Wala talbisu harira wa dibaj. Jangan kamu pakai sutera dan dibaj, yakni jenis daripada sutera. Fa innaha lahum fid dunya. Sesungguhnya pakaian-pakaian ini ataupun emas dan perak bekas-bekas ini adalah untuk orang kafir di dunia. Dan walakum fil akhirah, dan bagi kamu adalah pakaian di akhirat kelak. Okey, jadi ini mensyaratkan pada kita walaupun pakaian emas itu ada dibenarkan untuk kaum perempuan, tetapi dalam masa yang sama dalam bentuk pinggan dan cawan, perempuan adalah dilarang sama sekali. Ya, mungkin ada yang mengatakan misalnya pen emas, ya, ataupun spek mata kat sini kadang-kadang ada emas, ataupun gigi emas, ataupun jam ada sikit-sikit emas, ya. Tapi kalau jam full emas tidak boleh. Kalau ada sikit-sikit adalah perbahasan para ulama dalam bab ini. Okey. Ada pun yang lain dalam bab-bab perak, ya, bab perak lelaki tidak menjadi masalah jika pakai cincin, tetapi bila masuk dalam bab cawan, bab piring, pinggan, maka adalah kedua-duanya haram untuk kita. Kalau untuk perhiasan tak menjadi masalah, ya. Perhiasan letak. Tiba-tiba pinggan tak ada pula ustaz. Boleh ke pakai? Pakailah tudung periuk, itu lagi bagus. Daripada gunakan pinggan emas dan pinggan perak. Ya. Takkanlah tak ada langsung kan. Kalau tak ada juga pakailah tudung periuk. Lebih besar keselamatan dia daripada kita memakai emas, pinggan emas dan periuk perak. Bukan periuk pula, pinggan perak. Ya. Kenapa?
Dalam hadis yang lain mengisyaratkan seolah-olah kita memakan bahan api neraka. Ala kulli hal. Baik, jadi kita dah tengok dalam bab ini ya, tiga perkara yang menyebabkan kita boleh memakai perhiasan-perhiasan dalam syurga. Yang keempat, mengucap takziah dan membantu orang yang ditimpa musibah. Ya. Mengucap takziah dan membantu orang yang ditimpa musibah. Ini di antara satu perkara yang baik yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang mampu untuk membantu orang yang musibah. Ala kulli hal, kita lihat hadis dulu. Bismillah. Daripada Amru ibn Hazim radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksudnya, barang siapa daripada kalangan orang mukmin yang mengucapkan takziah kepada saudaranya sewaktu musibah, melainkan Allah memakaikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Ya, subhanallah. Illa kasahu Allahu min hulalin, ya, al-karamati. Jadi barang siapa dari kalangan orang mukmin yang mengucapkan takziah, ya, mengucapkan takziah ini adalah satu bentuk ucapan ataupun membantu dia dalam keadaan sedih. Misalnya dia mati, ya, dia mati pula. Kaum keluarga dia mati misalnya, ya. Dia dalam keadaan kesibukan. Maksudnya kesedihannya, dia tak tahu nak buat apa. Maka kita bantu. Ini di antara perkara yang perlu dihidupkan, sunnah, ya. Bila seseorang berlaku kematian, bukan dia yang buat kenduri. Ya, kita berhadapan masyarakat kita bila berlaku kematian, ya, orang yang berlaku kematian itu yang membuat kenduri. Ya, kenduri, ya, kenduri hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-10. Lepas tu kalau ikut zaman saya dulu kecil-kecil, hari pecah perut, ya, pecah mata. Ya, ada dua kategori tu, pecah perut, pecah mata. Lepas tu last sekali pecah tabung. Ya, dah habis dah kenduri, habis dah duit. Dia buat kenduri. Seharusnya dalam bab-bab yang begini, kita yang membantunya. Dalam kes bila kematian itu berlaku misalnya, dapat tahu kematian, kita pergi hantar makanan ke rumah orang. Bukan orang tu menyediakan makanan. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat kita ya buat begitu, yang mana kita tahu bila dengar kematian, mereka siapkan makanan untuk kaum keluarga dia. Ya, paling kurang 1 hari. Ataupun paling kurang sarapan ataupun makanan tengah hari. Ya, ini di antara perkara yang penting, di antara meringankan kesedihan dia. Ya, ini dia bila dia dalam keadaan berhadapan dengan kematian itu, dia sedih, ya, sedih. Lepas tu bila sedih, orang tak peduli dia makan ke tidak, dah sedih lagi. Sedih tak makan pula, ala lapornya aku, orang buat aja. Aku pula nak buat kenduri, sedih lagi. Duit tak ada. Kan? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini kita yang membantu. Ini berdalilkan hadis kisah Sayyidina Ja'far, ya, bapa saudara Rasulullah yang mati di dalam peperangan. Ya, lalu seharusnya kita yang membantu mereka. Itu kaedahnya. Bantu. Itu pasal dalam bantu kain kafan, bantu itu, bantu ini. Ya, bantu sehingga makan minum mereka pun kita bantu dalam tempoh yang sedikit. Bukan lama pun, sehari, 2 hari, 3 hari, ya, untuk membantu mereka, dan sudah tentu pahalanya besar. Ini adalah perbuatan yang baik. Adapun ya membuat kenduri berkaitan dengan kematian ini, ya, itu ada satu ungkapan setengah ulama mengatakan ia termasuk dalam siri ratapan yang tidak dibenarkan syarak dan tidak seharusnya berlakulah. Ada adat kita yang mana tak bertepatan tu tak payahlah kita buat. Okey. Baik, jadi mengucap takziah membantu orang yang ditimpa musibah. Tak kira lah itu dari sudut kematian. Kalau di sudut banjir ke, misalnya di Johor banjir dahulu, apa kita lakukan? Dia tidak, ialah kadang-kadang kalau kita tak mampu, ialah sekadar doa je lah. Kadang-kadang kita ucapkan takziah, sabar ya. Orang dah boring dah. Ya. Aku ni tengah sabar ni, kamu tak payahlah cakap. Kadang-kadang dia marah kan. Jadi janganlah cakap begitu. Gunakan cara yang lain.
ya, guna cara yang berhikmah lagi, ya. Apa yang boleh kita bantu itu, ya. Kalau dah sekadar sabar, dah aku start tadi dah aku sabar, tak payahlah cakap sabar lagi. Saya pernah dengar lah orang tu, iyalah aku tengah sabar lah ni. Dia jadi marah pula. Okey, dia tengah serabut, kita kena pandai main umbang, ya, bagaimana kita berhadapan dengan perkara tersebut. Termasuk kalau misalnya, ya, kita lihat berlakunya banjir baru ni. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita pun turun membantu. Itu di antara takziah dan membantu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan, ya, satu pakaian yang cukup indah di akhirat kelak. Dan kita akan cuba. Tuan-tuan dan puan, buatlah walaupun sekali. Tengok mana-mana orang yang dalam keadaan musibah ataupun orang yang susah, kita bantu. Walaupun sekali. Ya, kita bantu. Bantu bukanlah banyak pula. Ya, bantu sedikit. Bak kata seperti mana yang kita belajar dulu, memberi makan. Ya, bukan semestinya nak beri makan tu dia tunggu 40 orang. Tak. Seorang pun cukup. Nasi lemak satu kali pun cukup. Dan nasi bungkus pun satu kali pun cukup dah. Ya, cukup. Bukan semestinya dengan banyak bilangannya. Jadi yang paling penting mengucap takziah dan membantu. Ya, dan membantu itu di antaranya ciri-ciri ucapan takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Baik. Yang kelima, memakai pakaian kerana merendahkan diri. Ya. Dia pakai pakaian yang merendahkan diri dia. Ya. Okey, di sini kita lihat hadis Rasulullah SAW. Yang bermaksud barang siapa yang meninggal pakaian yang hebat kerana merendahkan diri kerana Allah, sedangkan dia mampu untuk memilikinya, maka dia akan diseru di hari kiamat atas seluruh makhluk sehingga diberikan pilihan mana-mana pakaian iman yang indah yang dia ingin pakai. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kelebihan bagi orang-orang yang ada keuangan. Ya. Dia boleh beli pakaian yang cantik, advance, pakaian yang paling sensasi pada musim ini. Ya. Pada musim ini. Tapi dia tak nak. Kenapa? Pertama, pakaian tu tak menutupi aurat yang lengkap. Satu. Kedua, ataupun pakaian itu adalah pakaian yang untuk di syuhrah, yakni pakaian yang berbeza dengan orang lain. Ya, walaupun harga berjuta pun dia berbeza, tidak dibenarkan. Okay. Ataupun pakaian-pakaian yang dia nampak, ya, terlalu mahal. Ya, terlalu mahal. Kenapa setengah orang tu kalau buka dalam almari dia ada pakaian hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin balik. Tapi baju lain dah. Dia 1 bulan punya baju. Ya. Itu termasuk dalam, kalau dia pakai betul-betul, insya-Allah. Tetapi kalau dia pakai sekali pakai, dia meluat, ya, mula nak cari yang lain, kita nampak ada unsur tabzir, membazir. Ya. Jangan. Pakailah. Pakailah apa yang ada. Terutamanya musim PKP ni tak keluar ke mana. Ya, pakai apa yang ada. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang meninggalkan pakaian yang hebat kerana merendahkan diri kerana Allah. Okay. Bukan maksudnya tidak boleh membeli pakaian baru. Pakai. Tak jadi masalah. Ya, tanda syukur kita kepada Allah. Tetapi kita tidak maulah pakaian itu terlampau melebihi, ya, perbelanjaan kita. Dan seharusnya kita boleh pakai pakaian yang harga RM100 saja, kita nak grand sikit, pakai sampai harga RM1,000. Itu tak boleh. Ya. Ya. Ni beg saya ni. Ya. Beg saya ni. Beg saya RM1,000. Amboi, nak cerita. Ya, beg RM1,000 tak payah. Ya, bila tengok beg tu macam kedai RM2 je. Ya, tak payah. Beg kedai RM2 pun boleh pakai bertahan, ya, berapa lama. Oleh kerana tu, biar kita pakai, tak apa, pakai biasa tetapi ianya melambangkan tawaduk kita. Okey. Maka di sini barang siapa yang meninggalkan pakaian yang hebat kerana merendah diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia mampu untuk memilikinya, maka dia akan diserukan di hari akhirat, di hari kiamat atas seluruh makhluk sehingga diberikan pilihan mana-mana pakaian iman yang indah dia ingin pakai. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kelebihanlah bagi mereka yang berada tetapi mereka begitu merendahkan diri. Ya. Maka ini di antara perkara-perkara yang berkaitan
bagaimana untuk memiliki pakaian sutra dan perhiasan syurga. Ya. Baik. Bab yang ke-15. Bab yang ke-15. Bagaimanakah memiliki bidadari di syurga? Ini di antara perkara yang tuan-tuan dan perempuan wajib diimani. Dan bagi kaum perempuan, ya, letakkan keimanan didahulukan. Nanti mereka, ialah saya dalam siri mengajar bab ini, ramai juga ustaz, bab bagaimanakah memiliki bidadari di syurga ni. Bidadari Allah sediakan untuk orang lelaki. Perempuan tak ada ke ustaz? Amboi. Macam mana kita nak jawab ya? Ada, pasangan itu tetap ada. Dia nak, kalau ada bidadari, mesti ada bidadara. Paramugari, paramugara. Cikgu, cikgi, cikgu, cikgi. Bidadari, bidadara. Amboi. Buah bidara, buah bidari. Tak ada pula. Buah bidara, buah bidara lah. Mana ada buah bidari? Okey. Ala kulli hal, semua itu adalah ketetapan Allah. Dah confirm ada. Allah jadikan pasangan-pasangan mereka. Ya. Allah jadikan wanita beriman untuk pasangan mereka lelaki yang beriman. Okey. Dan begitu juga bagi suami yang soleh untuk isteri yang soleh. Masalahnya kita cuba nak samakan perasaan kita di dunia di syurga, itu yang jadi cemburunya. Ya, bila saya mengajar ni ada di kalangan wanita cemburu. Ya, dia la ilaha illallah. Kesian bidadari itu. Kenapa nak dicemburukan? Kenapa nak dicemburukan? Perasaan kita akan hilang, perasaan cemburu kita akan hilang di akhirat kelak. Perasaan kita tidak ada perasaan cemburu nanti. Bila kita berada di dalam syurga, perasaan itu dah tak ada. Kalau ada perasaan cemburu, tuan-tuan dan perempuan, letih bidadari cabut lari. Ya. Isteri kita yang masuk syurga sama dengan kita ni pun, ya, tengok, oh kamu nak kacau, dikejarnya dengan periuk belanga. Ya. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok bila kita bicarakan di akhirat dia lain. Ya. Ada pula ya perbahasan itu di dalam mengatakan adakah kita isteri kita atau suami kita berada di syurga bersama-sama. Ya. Ataupun suami pertama dia orang yang berkahwin, 3 bagaimana kedudukannya, kan, begitulah. Ya, adakah suami yang mana menjadi pilihannya. Okay. Dalam bab ini serahkan urusan itu kepada Allah. Tapi kalau kita bawa fikir kita, ya, mulalah kita menyakitkan hati kita. Ya, kita masuk dalam urusan-urusan yang tak seharusnya kita masuk. Misalan, kita bicarakan, seorang tu bertanya, Ustaz, adakah kalau kita masuk syurga, isteri kita pun masuk syurga dengan kita sama? Kan? Lalu dikatakan, ya, kalau isteri itu solehah, akan masuk dengan suami yang soleh. Alamak, kenapa pula? Kenapa alamak pula? Kan? Baguslah. Ustaz, isteri saya ni kuat beletih. Nanti dalam syurga dia beletih pula. Aduh, itulah kita cuba menyamakan urusan syurga, urusan akhirat dengan dunia. Dan di akhirat adalah tempat yang aman, tenang, tak ada apa-apa. Janganlah risau. Ya, doa je banyak-banyak. Ya, doa je banyak. Tapi janganlah doa ya untuk ya Allah janganlah bagi isteri aku beletih di syurga. Tak, di dunia ni awal-awal doa. Kuatkan sikit doa, bangun tahajud, solat tu, ya, lepas solat tu berdoa kuat-kuat. Isteri tu tengah tidur tu saja kacau-kacau dia terjaga. Ya Allah ya Tuhanku, aku berdoa tengah malam ni, tolonglah aku supaya isteri aku ni tak beletih je rojanya. Biar dia terdengar alamak kan. Esok mungkin dia tak beletih dah. Ya, dia tahu suami dia berdoa tengah malam. Itu je kaedahnya. Okey, ala kulli hal. Baik. Siapakah yang memiliki bidadari syurga ni? Ya, siapa nak angkat tangan? Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama, suami yang soleh bersabar dengan karenah isteri. Itu dia. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan, ya. Suami yang soleh bersabar dengan karenah isteri. Isteri berhati-hati, jangan karenah banyak sangat. Okay? Kerana kita nak jadi pasangan yang ideal.
Okey, nak masukkan ke syurga bersama-sama. Kita doalah waktu majlis kahwin tu ya, menjadi pasangan yang intim sampai ke mati, sampai ke syurga. Okey. Sekarang kita tengok daripada Muaz Ibn Jabbar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'dil imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hurul 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufarithuki ilaina. Maksud dia hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Apa dia? Janganlah seseorang wanita itu menyakiti suaminya di dunia. Dengar tu. Ya. Subhanallah, bila kita membaca balik kisah-kisah ulama salaf ya, kita melihat wanita-wanita salaf adalah wanita-wanita di 3 kurun yang terbaik awal dahulu adalah wanita yang hebat. Ya. Mereka mentaati suami dengan kemuncak kebaikan. Mereka nak bercakap bahasa kasar pun tidak bercakap. Ya, mereka merahsiakan kesakitan mereka ataupun kesusahan mereka pada suami Abu Talha. Ya. Begitu juga dalam asar apabila mengatakan wanita di zaman itu bila nak bercakap dengan suami seolah-olah mereka bercakap dengan seorang raja. Ya, berhati-hati. Zaman sekarang ya, habis. Ya, suami cakap sejengkal, dia bagi sedepa. Sedepa. Kan? Lagi jauh. Allah uji kita. Tak apa, kaum lelaki kena sabar. Baik. Dalam hadis ini, janganlah kamu wahai seorang wanita itu menyakiti suaminya di dunia, melainkan akan berkata pasangan mereka di kalangan bidadari syurga. Nampak tak? Seolah-olah Allah bagikan, ini di antara perkara yang agak unik. Ya, saya beriman. Ya, apa dia? Seolah-olah di antara perkara yang menarik syurga dan neraka ini didengari. Okey, mendengar apa yang kita ucap. Kita dah bicarakan dalam hadis yang lepas, ya, meminta pertolongan, mohon Allah supaya dimasukkan syurga, berdoa sebanyak 3 kali atau riwayat lain 7 kali. Ya. Dan di sini mengisyaratkan bidadari mendengar. Allah telah tetapkan pasangan lelaki yang soleh. Ya, lelaki yang soleh. Kalau lelaki tak soleh tu, kalau kena letih padal muka. Ya, so solat malas solat, dia asyik main game je kerjanya, sibuk bola lah apa, padal muka. Ya. Okey. Tetapi dalam bab ini, bab lelaki yang soleh menunaikan hak dia, hak mana yang dia mampu. Macam seperti nafkah dia, apatah lagi di musim PKP ni ujian terlalu berat, wanita-wanita kena faham kaedah nafkah yang sebenar bagi seorang lelaki. Ya, supaya dia tidak mengatakan lelaki ni tak mampulah apalah, sedangkan lelaki itu masih lagi bagi makan, ya, bagi tempat tinggal, bagi pakaian. Cuma tidak ada kelebihan lebih. Itu kena faham elok. Ya, ramai orang silap dalam bab-bab ini ya. Dia tengok lakinya ala kadar je, dah suami aku tak mampu. Salah, kamu yang tidak mampu menahan kesabaran. Ya, kalau kita menyaksikan Rasulullah SAW balik satu hari, ya Aisyah ada makanan? Aisyah mengatakan tak ada ya Rasulullah. Kita puasa, okey, nampak ya gambaran nafkah yang Rasulullah lakukan. Bukan apa nak mengajar kita, paling kurang ada makanan sehari itu pun dah mengisyaratkan ada nafkah. Ya, paling kurang. Ini beras ada. Ya. Cuma mungkinlah telur sebiji 2 aja. Ada apa kat rumah? Tak ada apa bang. Boy. Silap-silap periuk belanga terbang dulu. Ya. Jom kedai mamak. Amboi. Kedai mamak aja kerjanya. Ala kulihal nak menceritakan jangan begitu. Ya, nafkah ada had. Okey. Jadi kadang-kadang kita salah, kita nak marah suami kita ni tanpa sebab. Kita cari masalah-masalah untuk dicarikan sebab. Maka janganlah seorang wanita itu menyakiti suaminya di dunia, melainkan akan berkata pasangan mereka di kalangan bidadari syurga, jangan sakiti dia. Bidadari marah tu. Jangan sakiti dia. Mudah-mudahan Allah binasakan kamu. Sesungguhnya dia pada kamu seperti tetamu. Ya, ni seperti tetamu, kamu tak miliki dia. Mungkin dipisahkan kamu dengannya dan dia, yakni suami kamu, akan menjadi milik kami. Begitu pula. Ya.
dalam hadis ini menceritakan bidadari berbicara. Kita tak dengar tapi Rasulullah sampaikan. Ya. Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah, bidadari berbicara supaya wahai lelaki bersabar kerana isteri. Bidadari telah menunggu kita. Dan dikhawatiri kalau kita mati, ya, isteri kita akan menyesal dan kita sedang bergembira dengan khabar-khabar yang begini. Okey? InsyaAllah lelaki lepas ni kita sabar. Ya, sabar sikit. Okey. Kalau perempuan-perempuan nak jadikan pasangan kita pasangan dia di akhirat, perempuan sabar. Jangan beletih. Ya, stop beletih. Okey, banyak berdoa. Yang kedua, menahan kemarahan sedangkan dia mampu untuk melepaskannya. Ya, dia mampu ataupun dia ada kuasa untuk melepaskannya. Okey. Daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadima ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfadhu Allah ala ru'usi hatta yukhayyiru fi ayyil huril ain ma syaa. Barang siapa yang menahan kemarahannya dan dia mampu untuk melepaskan kemarahannya, ya, dia mampu nak marah, dia mampu untuk menghukum, dia mampu untuk bertindak macam Rasulullah di hari Fathul Mekah. Dia mampu untuk bertindak kepada kaum dia yang telah menginaya dia sewaktu dia berada di Mekah. Begitu juga Nabi Yusuf, dia mampu untuk melakukan balas balik, ya, perbuatan abang-abang dia, tetapi dia menahan kesabaran. Ya, dia menahan kemarahannya dan dimaafkannya. Okey. Barang siapa yang menahan kemarahannya dan dia mampu untuk melepaskan kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru dia di atas semua makhluknya untuk memilih bidadari yang mana dia sukai. Subhanallah. Ya, satu keistimewaan bagi orang yang ada perasaan marah tetapi dia bersabar. Ya. Jangan tak marah langsung. Ini jenis tak erti nak marah, apa buat pun dia tak marah. Ya, itu dah lain cerita. Tetapi ini dia mampu untuk bertindak kemarahan yang mana mesti ditahan kesabarannya. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Musa tahan kesabaran, para nabi menahan kesabaran, ya, dalam siri untuk menahan kemarahan mereka. Oleh kerana itu kedudukan mereka itu tinggi. Dan kita kena berlatih menahan kemarahan. Ya, bila nak marah tu astagfirullah, astagfirullah, duduk diam dulu. Ya, nak tahan marah tu kena tahan dulu, astagfirullah banyak-banyak. Terutamanya mereka yang cepat marah, ya. Cepat marah di antara poin yang paling penting kerana mereka akan memiliki sehingga kedudukan pahala yang terlalu besar. Ya, bayangkan jika mereka menahan kemarahan mereka yang boleh menyebabkan mereka memiliki bidadari syurga yang istimewa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menyaksikan di antara kelebihan-kelebihan ini, maka kita cubalah beramal untuk menjadikan di antara golongan-golongan yang mendapat bidadari yang terpilih. Jadi kita dah dapat 2 dan yang terakhir dalam bab ini, ya, mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Dari Al-Miqdam Ibnu Ma'ad Al-Karab radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan maksudnya bagi syuhada kelebihan mereka di sisi Allah ada 7 kelebihan. Kali ini kita telah bicara pada pelajaran yang lepas, ya. Jadi 7 kelebihan ini bagi para syuhada sahaja. Siapakah mereka? Adakah kita mengharapkan kita termasuk dalam syuhada dalam siri perjuangan kita pada agama ini. Baik. Pertama, kelebihan dia diampunkan segala dosa pada pancutan darah pertama dan dinampakkan tempatnya di syurga. Ya, orang lain tidak akan memiliki melainkan para syuhada. Diampunkan segala dosanya pada pancutan darah pertama tu. Tak kata kena tu terpancut dan dinampakkan tempatnya di syurga. Itu pasal orang yang mati syahid, dia tidak terasa sakit melainkan sikit sahaja. Kita yang nampak, teruknya dia mati. Tak. Di sisi Allah sakit sahaja. Sikit sahaja. Kemudian yang kedua, dia dihiaskan dengan pakaian yang indah. Ya, para syuhada termasuk orang yang memiliki pakaian yang cantik-cantik. Yang ketiga, walaupun pada awal dia dibangkitkan
dalam keadaan darah penuh pada tubuh badannya tetapi bau kasturi. Ya, maka di akhirat kelak di syurga dia diberikan pakaian yang paling indah. Ya, subhanallah. Yang ketiga dikahwinkan dengan 72 bidadari. Subhanallah, 72 bidadari. Tuan-tuan dan perempuan, kenapa 72? Jangan tanya kenapa, yang penting beriman. Ya, Allah nak bagi begitu keadaannya kita beriman. Ya, bagi mereka orang yang mati syahid 72 bidadari menunggu mereka. Yang keempat diselamatkan dari azab kubur. Ya, yang sudah tentu azab kubur di antara musibah yang besar selepas kita berada di muka bumi ini. Musibah di muka bumi, kita masuk ke kubur, musibah yang besar. Yang kelima, terselamat dari kejutan besar. Kejutan besar ini akan berlaku di mahsyar nanti. Ya, satu tempikan yang kuat. Semua orang akan pingsan. Para syuhada tidak terkena kejutan ini. Ini di antara kelebihannya. Ya. Bila seorang itu tidak kena kejutan, mengisyaratkan orang itu mempunyai kedudukan yang special. Yang keenam, diletakkan ke atas kepalanya mahkota dari permata yang lebih baik daripada dunia seisinya. Mahkota, ya, satu pakaian yang indah yang menunjukkan, mengisyaratkan, meletakkan golongan ini adalah golongan yang tinggi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya, syuhada terdapat dalam golongan yang ketiga, tinggi. Jadi dianugerahkan mahkota kepadanya. Yang ketujuh, dibenarkan memberi syafaat kepada kaum keluarganya seramai 70 orang. Jadi yang ketujuh ini mengisyaratkan kepada kita, dia di antara makhluk Allah yang boleh memberi syafaat, yakni meringankan daripada azab atau mempercepatkan masuk syurga. Ya, itu dia syafaat-syafaat yang terbaik. Yang mana kita tahu Al-Quran menjadi syafaat, puasa menjadi syafaat, siapa yang mati di Madinah akan mendapat syafaat, dan ada beberapa syafaat dan bukan semua orang yang boleh memberi syafaat. Ini di antara kelebihan orang yang mati syahid, yang mana dia mampu untuk memberikan syafaat yang dimilikinya kepada 70 orang kaum kerabatnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita dah belajar beberapa perkara, ya, bagaimana untuk mendapat pakaian-pakaian di dalam syurga. Beramallah mana yang kita rasa yang mudah, dan kedua kita telah mempelajari bagaimana kita akan memiliki pasangan kita di syurga ataupun bidadari di syurga, maka bersabar je lah. Okay? Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini dapat kita beramal dan kita teruskan amalan-amalan yang terbaik ini supaya kita mempersembahkan amalan kita di depan Allah dan Allah mengangkatkan darjat kita di akhirat bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, was-salihin, wasyuhada'i was-salihin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.